Overview of NCD, Non-Communicable Disease Intervention Programmes. Gambaran keseluruhan program intervensi penyakit tidak berjangkit. Preventing non-communicable disease is based on scientific literature on risk factors. Number 2, pioneering intervention studies. Its entire population and high risk group. Pencegahan penyakit tidak berjangkit ni berdasarkan dua perkara, iaitu risiko berdasarkan literasi saintifik. Yang kedua, kajian intervensi terhadap penyakit yang tidak berjangkit yang meliputi seluruh populasi dan yang berisiko tinggi. Berdasarkan data faktor risiko NCD ataupun non-communicable disease iaitu penyakit tak berjangkit di Malaysia, data tersebut menunjukkan peratusan faktor risiko NCD bagi tahun 2006 hingga 2015 bagi yang umur melebihi 18 tahun. Antara faktor risiko NCD yang dibentangkan adalah diabetes, hypertension, hyperkolesterolemia, overweight, obesity, physical activity, smoking dan juga alkohol. Peningkatan dari tahun 2006 hingga 2015 dapat dilihat bagi faktor risiko NCD seperti diabetes mellitus, hyperkolesterolemia, overweight, obesity dan juga physical activity. Namun, terdapat peningkatan peratus bagi tahun 2006 hingga 2011 dan berlakunya penurunan dari tahun yang berikutnya iaitu pada tahun 2011 hingga 2015 bagi hypertension, smoking dan juga alkohol. Perlu diingatkan bahawa perubahan data dari tahun ke tahun adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara pemakanan dan juga gaya hidup. Oleh itu, amat penting bagi rakyat Malaysia mengambil berat tentang hal ini dan cuba untuk menurunkan peratusan tersebut dari tahun ke tahun dengan mengubah cara hidup yang lebih sihat. General Objective mempunyai 3, iaitu yang pertama adalah kenal pasti faktor menghubungkan proses yang boleh membantu untuk menjelaskan kejayaan dan kegagalan dari segi rasional program yang mendasari seperti teori tingkah laku. Yang kedua adalah menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik tentang konteks organisasi atau situasi bagi intervensi yang diberikan. Yang ketiga adalah kenal pasti penunjuk proses yang paling berguna bagi track. Seterusnya adalah Objektif NSP, iaitu National Strategy Plan dan NCD Non-Communicable Disease 2016 hingga 2025. Yang pertama adalah untuk memperkukuhkan kapasiti negara, kepimpinan, tadbir urus, tindakan pelbagai sektor dan perkongsian untuk mempercepatkan tindak balas negara bagi pencegahan dan kawalan NCD. Yang kedua adalah untuk mengurangkan faktor risiko NCD yang boleh diubah suai dan penentu sosial yang mendasari melalui penciptaan persekitaran yang menggalakkan kesihatan. Yang ketiga adalah untuk mengukuhkan dan mengorientasikan sistem kesihatan untuk menangani pencegahan dan kawalan NCD dan penentu sosial yang mendasari melalui penjagaan kesihatan primer yang berpaksikan rakyat dan liputan kesihatan sejagat. Yang keempat adalah untuk menggalakkan dan menyokong kapasiti negara untuk penyediaan dan pembangunan berkualiti tinggi untuk pencegahan dan kawalan NCD. Dan yang terakhir adalah untuk memantau trend dan penentu NCD dan menilai kemajuan dalam pencegahan dan kawalannya. Seterusnya, kita lihat kepada strategi dalam Non-Communicable Disease ataupun NCD. Yang pertama adalah pembangunan dasar dan penyelarasan. Yang kedua adalah perundangan dan peraturan. Langkah ini penting agar dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai non-communicable disease. Yang ketiga adalah pemasaran dan pembangunan organisasi. Yang keempat adalah pendidikan awam dan media massa. Sebagai contoh, pengiklanan mengenai langkah pencegahan non-communicable disease di WhatsApp, Telegram, Facebook. Langkah ini dapat membantu orang awam agar lebih peka terhadap NCD. Yang kelima adalah mobilisasi masyarakat, yang mana mobilisasi merupakan pergerakan atau peredaran. Yang keenam adalah garis panduan amalan pencegahan. Yang ketujuh adalah pendidikan profesional dan penglibatan. Penglibatan ini termasuklah perlibatan NGO dan badan bukan NGO.
Yang ke-8 adalah pemantauan, penilaian dan penyelidikan. Dan akhir sekali adalah kerjasama antara bangsa dalam konteks CINDI. Terdapat juga 6 pelan strategi negara untuk non-communicable disease pada tahun 2016 hingga tahun 2025. Pertama, Pelan Strategi Kebangsaan Kawalan Tembakau 2015-2020. Kedua, Pelan Dasar untuk Membanteras Obesiti di Malaysia 2016-2025. Ketiga, Strategi Pengurangan Garam untuk Mencegah dan Mengawal NCD untuk Malaysia 2015-2020. Empat, Pelan Strategi Kebangsaan untuk Hidup Aktif 2016-2025. 5. Pelan Tindakan Kawalan Alkohol Malaysia 2013-2020 serta akhir sekali Pelan Strategi Kebangsaan bagi Program Kawalan Kanser 2016-2025. Baiklah, di dalam program intervensi NCD terdapat 8 dimensi kesihatan iaitu persekitaran, fizikal, sosial, emosi, pekerjaan, kewangan, intelektual dan kerohanian. Di dalam persekitaran ini, apabila seseorang itu mendapat persekitaran yang baik, ianya mampu menjadikan seseorang itu dan menjamin kesihatan yang baik, yang menyenangkan dan merangsangkan, di mana ia mampu menyokong kesejahteraan seseorang. Seterusnya ialah sosial, di mana ia mampu membangunkan rasa perhubungan, kepunyaan dan sistem sokongan, di mana seseorang itu mampu bersosial dengan baik di antara jiran-jiran tetangga. Seterusnya ialah fizikal. Dalam fizikal ini, ia mampu mengiktiraf kebolehan kreatif dan mencari jalan untuk mengembang pengetahuan dan kemahiran seseorang. Manakala bagi emosi, ialah berkaitan dengan emosi seseorang. Apabila emosi seseorang itu dapat dijaga dengan baik dan bertenang apabila menghadapi sesuatu kesulitan, ia mampu membuat seseorang itu menghadapi kehidupan dengan berkesan dan mewujudkan hubungan yang memuaskan. Seterusnya, pekerjaan. Pekerjaan yang baik mampu memberikan kepuasan kepada seseorang dan dapat mengelakkan tekanan semasa mereka bekerja. Kewangan pula, kepuasan dengan situasi kewangan semasa dan akan datang mampu membuatkan seseorang itu tidak tertekan dengan apa yang dihadapi oleh mereka. Selain daripada itu, intelektual juga menyebut di mana ia mampu mengiktiraf kebolehan kreatif dan mencari jalan untuk mengembang pengetahuan dan kemahiran seseorang apabila seseorang itu sihat tubuh badannya. Dan akhir sekali ialah kerohanian. Apabila kita percaya dengan Tuhan masing-masing, kita mampu memperluaskan maksud dan makna hidup kita di muka bumi ini. Yang seterusnya ialah melaraskan program intervensi non-communicable disease. Pertama ialah dengan melakukan perancangan seperti matlamat am dan objektif khusus yang boleh diukur dan menghuraikan konsep dengan intervensi sama ada di peringkat tempatan, serantau, seluruh negara atau antarabangsa. Seterusnya, yang kedua adalah pelaksanaan, iaitu merancang penilaian supaya pelaksanaan yang dilakukan itu berjaya. Input, proses dan output. Kaedah input adalah yang mana proses bagaimana cara kaedah program yang hendak dijalankan yang perlu sampai kepada komuniti. Manakala output pula setelah program itu berlangsung sama ada gagal atau berjaya dengan input tadi dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Jadi, output itu akan tercapai. Target itu pula dapat kita lihat keberhasilan daripada program intervensi tersebut. Jadi, daripada soalan-soalan berkaitan dengan isu tadi,
kita dapat evaluate semua soalan dan juga isu-isu yang hendak disampaikan yang telah kita laksanakan. Yang ketiga adalah penilaian. Faktor kejayaan atau kegagalan itu bergantung kepada bagaimana strategi tersebut. Oleh itu, pemahaman yang lebih baik tentang projek yang diberikan. Kita perlu memahami setiap program yang hendak dilaksanakan dan identify bagaimana nak kenal pasti apa yang kita guna untuk program pemulihan supaya setiap program ataupun kaedah yang dilaksanakan itu mengikut kepada standard prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Strategi pelaksanaan input sumber kewangan kaki tangan, strategi pelaksanaan pembangunan dasar dan penyelarasan, perundangan dan peraturan, pemasaran dan pembangunan organisasi, pendidikan awam dan media massa, mobilisasi masyarakat, garis panduan amalan pencegahan, pendidikan profesional dan penglibatan, pemantauan penyelidikan dan pemantauan, kerjasama antarabangsa dalam konteks Chile. Daripada strategi pelaksanaan itu akan bawa kepada output, kesan dan soalan yang boleh ditakrifkan dalam pelbagai peringkat, iaitu individu, sistem kesihatan atau kesihatan profesional, masyarakat dan persekitaran, yang bawa hasil kepada faktor-faktor risiko, morbidity, mortality dan kualiti hidup komuniti itu. Dan akhir sekali, output iaitu hasil dari proses atau strategi pelaksanaan itu yang membawa kepada keberhasilan ataupun tidak sesuatu program yang disampaikan itu. Dari keseluruhan untuk strategi pelaksanaan harus mempunyai input iaitu sumber yang betul bagi apa matlamat yang ingin disampaikan kepada komuniti.